وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal kitab iftaraqu fi dinihim ala 72 millah, wa inna hadhihi al-ummah sataftariqu ala 73 millah, kulluhum fi an-nar illa millatan wahidah, wa hiya al-jama'ah. وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجازى بهم الأهواء كما يتجازى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرص أن يقوم به، أو كما قال. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Daripada Muawiyah radhiyallahu anhu. Hadis ini berlaku ketika Muawiyah dengan sekumpulan para sahabat mai ke Mekah dengan tujuan nak buat haji. Dan pada waktu nak semayang Zuhur tu, waktu dekat-dekat dengan nak semayang Zuhur tu, Muawiyah radhiyallahu anhu, satu orang sahabat Nabi yang juga merupakan katibul wahyi, dia juga merupakan penulis wahyu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu nak sembahyang Zuhur tu, Muawiyah duk tengok orang duk tawaf Kaabah ni. Kemudian Muawiyah kata, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah kata di depan sahabat-sahabat ni, Muawiyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Nabi kata, inna ahlal kitab iftaraqu fi dinihim ala 72 millah. Muawiyah kata, sesungguhnya ahli kitab dulu, golongan yang faham Taurat, golongan yang faham Zabur, golongan yang faham kitab-kitab samawi yang Allah buat turun dulu. Sesungguhnya ahli-ahli kitab yang satu masa dulu faham tentang isi kandungan Taurat dan sebagainya, iftaraqu fi dinihim ala 72 millah. Nabi kata mereka dah berpecah sehingga jadi 72 puak. Pada mulanya sama-sama baca kitab Taurat yang Allah buat turun dekat Nabi Musa tu. Kitab tu mereka baca, mereka dah faham elok dah. Tak lama lepas tu pecah belah, masing-masing dengan tafsiran sendiri, masing-masing dengan faham sendiri, masing-masing dengan kesimpulan sendiri. Maka akhirnya orang yang pada satu masa dulu Allah dah bagi dekat mereka ni faham Taurat, akhirnya pecah sampai jadi 72 macam fahaman. Nabi kata, wa inna hadhil ummah, dan Nabi kata sesungguhnya umat ini, Nabi kata umat Nabi Muhammad ni, umat akhir zaman ni, sataftariqu ala 73 millah. Nabi kata boleh pecah sampai 73 macam.
Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah turun Al-Quran dekat kita, yang Allah bagi mai Nabi Muhammad sebagai nabi yang nak memimpin kita. Kemudiannya selepas peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lepas Nabi Muhammad tak ada, Islam ni dah mula dipaham dengan masing-masing punya fahaman. Dia ni faham macam ni, dia ni faham macam ni, dia ni faham macam ni, dia ni kata dia betul, orang tu salah, orang tu kata dia betul, orang ni salah. Dia jadi perpecahan ini bukan berlaku dalam soal-soal kecil, tetapi dia boleh mai kepada satu perpecahan yang melibatkan soal basic agama. Dia sampai perpecahan yang melibatkan soal yang fundamental dalam agama. Nabi sebut di depan sahabat-sahabat semua, Nabi kata sataftariqu ummati. So, kalau dalam bahasa Arab dia mula dengan sin tu, sataftariqu, sin tu saufa, maksud dia akan jadi esok ni. Nabi kata sataftariqu ummati, Nabi kata umat aku sendiri ni akan berpecah ala 73 millah, kepada 73 puak. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Nabi kata habis semua masuk neraka melainkan satu sahaja. Wahiyal jamaah. Nabi kata yang satu itu ialah al-jamaah. Yang dimaksudkan dengan al-jamaah itu ialah orang yang mengikut Quran dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni Nabi kata betul. Hak lain yang cuba nak faham agama, yang cuba nak tafsir agama, yang cuba nak buat kesimpulan tentang agama dengan menggunakan hawa nafsu, dengan menggunakan akal fikiran, dengan menggunakan logik akal dan sebagainya, kulluhum finnar, masuk neraka. Nabi kata wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tatajaza bihimul ahwa. Nabi SAW kata, dan sesungguhnya akan keluar daripada kalangan umat aku ini beberapa kaum, beberapa puak yang keluar mereka ni daripada Islam kerana dibawa lari oleh hawa nafsu mereka. Nabi kata umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman ni, umat ni akan berlaku satu masa esok ni, mereka ni keluar daripada Islam kerana hawa nafsu. Kerana dia rasa Quran ni menekan dia, kerana dia rasa hadis Nabi ni menyusahkan dia, kerana dia rasa ulama-ulama ni saja nak bagi payah dia, kerana dia tak selesa dengan aturan Al-Quran, aturan hadis dan juga garis panduan yang dibuat oleh ulama, maka dia keluarkan diri dia daripada tekanan ini. Dia ni keluar kerana al-ahwa, kerana ikut hawa nafsu. Berlaku dah lah ni tuan-tuan. Tuan tengok surah Abah kemarin tu, Sahibus Samahah Datuk Mufti Perak pada bercakap tentang golongan liberalisme, pluralisme, macam-macam. Golongan yang cuba nak memaham agama mengikut otak dia. Agama yang Allah turun mai dalam Quran, yang Allah bangkitkan pula Nabi Muhammad untuk nak terang apa dia yang ada dalam Quran ni, agama yang sepatutnya dipaham dengan cara tu, dia tak mahu. Dia nak faham cara dia. Apabila manusia menolak pimpinan wahyu Allah, apabila manusia dia menolak pimpinan Nabi yang diutuskan oleh Allah, maka bermulalah kesesatan bagi dia. So, agama bukan ikut akal kita. Agama dia mengikut ketentuan Allah. Tuhan punya agama ni. Allah buat turun mai Islam, Allah buat turun mai Quran. Allah nak suruh kita baca Quran, suruh kita faham Quran. Islam mesti diikut macam mana yang Allah sebut dalam Quran. Islam mesti difaham macam mana yang Nabi terang dekat kita nak bagi kita faham. Kerana apa yang Nabi terang itu adalah tafsiran kepada Quran. Bila manusia cuba nak faham agama ni mengikut otak dia, mengikut akal dia, mengikut fahaman dia, maka bermulalah kesesatan untuk dia. Maka Nabi SAW sudah bagi tahu. Nabi kata sesungguhnya akan berlaku satu masa esok ni, umat aku, Nabi kata ada aqwamun, ada beberapa kaum yang mereka ini akan dibawa keluar daripada Islam ini kerana hawa nafsu mereka.
Kama yatajazal kalbu bisahibi. Nabi buat perumpamaan. Keluarnya orang Islam daripada agama Islam ni seperti mana anjing lari hambat tuan dia. Orang belah anjing ni bila dia jalan, anjing berlari ikut belakang dia. Mana tuan dia pergi, situlah anjing ni ikut pergi. Berlari anjing ni ikut tuan dia. Macam itulah Nabi kata, berlari keluarnya orang daripada agama Islam ini. La yabqa minhu irqun wa la mafsilun illa zakhalah. Nabi SAW kata dia akan sampai ke satu tahap tidak tinggal, tidak kekal Islam itu di dalam hati umat aku pada masa itu, walaupun sekecil benda, melainkan dakhalah, melainkan fahaman yang salah tadi akan masuk ke dalam irqun, ke dalam ketui daging dia, ke dalam mafsil, ke dalam sendi-sendi tulang dia. Nabi kata fahaman salah ni, benda salah yang duk main dalam fikiran umat Islam akhir zaman ni, dia akan masuk dalam hati, dalam diri manusia ni, sehingga akan tak ada benda yang tak dimasuki oleh fahaman salah ni. Pemikiran kita telah dicemarkan dengan faham salah, darah daging kita dicemarkan dengan faham salah, sehingga kan sendi-sendi badan kita tak ada yang terkecuali. Nabi kata melainkan terpengaruh dengan faham salah itu. Tentang bahaya ni yang Nabi nak beritahu ni, satu benda bahaya yang akan berlaku kepada umat Islam. Duk tengok dah hari ni, kita duk tengok bekas sikit dah orang Islam sendiri bercakap menentang Quran, orang Islam sendiri bercakap menentang hadis Nabi, orang Islam sendiri cakap menghina ajaran Allah, ajaran Islam. Orang Islam tak gaduh suruh musuh Islam kata, Islam sendiri kata. Pasal apa orang ni semua jadi macam ni? Pasal apa? Kerana Nabi dah sebut. Nabi kata akan berlaku di akhir zaman ni, orang-orang Islam, umat aku, Nabi kata sampai segenap tubuh badan dia dimasuki dan diresapi dengan faham salah tentang Islam ini. Wallahi ya ma'syaral Arab, la in lam taqumu bima jaa bihi nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam la ghairukum minan nas ahra an yaquma bihi. Nabi bersumpah di depan sahabat-sahabat semua. Nabi kata, wallahi ya ma'syaral Arab. Nabi kata, demi Allah, wahai orang-orang Arab semua. Nabi bercakap depan sahabat-sahabat dia semua orang Arab. Nabi kata, wallahi, demi Allah ya ma'syaral Arab, wahai orang-orang Arab semua. La in lam taqumu bima jaa bihi nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya hampa tak melaksanakan dan tak mempertahankan apa yang dibawa oleh Nabi hampa sallallahu alaihi wasallam, la ghairukum minan nas ahra an yaquma bih. Maka tak ada lagi orang lain yang akan lebih melaksanakan apa yang dibawa oleh Nabi hampa sendiri. Nabi kata kalau orang Arab pun tak mengamalkan Islam, jangan harap orang Melayu nak mengamalkan Islam. Itu maksud dia. Kalau orang Arab sendiri pun tak mengamalkan Islam, jangan harap orang Bugis nak mempertahankan Islam. Nabi kata kalau orang Arab sendiri pun tak ada rasa sayang kepada Islam, jangan harap bangsa lain nak sayang kepada Islam. Nabi SAW bagi pesan ni kepada orang-orang Arab pada zaman Nabi SAW. Tuan-tuan, orang Arab, terutamanya orang Mekah, orang Madinah, mereka tengok Nabi. Bukan sahaja mereka tengok Nabi, mereka tahu tingkah laku Nabi, mereka tahu akhlak Nabi, mereka tahu kepribadian Nabi, mereka tahu diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka yang paling hampir, paling dekat, paling kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba boleh menolak Nabi ke tepi, bagaimana orang yang tak pernah tengok Nabi, tak pernah melihat Nabi, tak pernah menatap wajah Nabi, tak pernah tahu ketinggian akhlak dan peribadi Nabi, nak sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, wahai orang-orang Arab, kalau sekiranya hampa sendiri pun tak berasa sayang kepada Islam, jangan harap orang lain nak sayang kepada Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini disebut balik oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ketika dia bawa sahabat-sahabat dia pergi ke Mekah kerana nak buat kerja haji. Bila dia tengok orang duk tawaf di Kaabah tu, teringat Muawiyah ni
kepada pesan Nabi SAW, maka dia sebut balik benda ni di depan para sahabat yang ada sama dengan dia pada masa itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Amir bin Sa'ad, kata dia an abihi, daripada bapa dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala zata yawmin min al-'aliyah hatta idza marra bi masjid Bani Muawiyah dakhala fa raka'a fihi rak'atayn wa sallayna ma'ahu wa da'a rabbahu tawila thumma insarafa ilayna فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها أو كما قال hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Amir bin Sa'ad, kata dia dengar hadis ni daripada bapa dia. Bapa dia kata Nabi SAW pada satu hari balik daripada satu kawasan tanah tinggi. Dia cerita. Amir ni dia kata, bapak dia cerita kat dia. Bapak dia kata satu hari Nabi balik daripada satu kawasan aliyah, kawasan bukit tanah tinggi. Bila Nabi sampai dekat dengan masjid Bani Muawiyah, bila Nabi sampai di situ, dakhala faraka'a fihi raka'atain. Nabi berhenti di masjid tu, Nabi masuk, Nabi semayang sunat 2 rakaat. Wa sallayna ma'ahu. Sahabat-sahabat pun tengok Nabi masuk masjid, Nabi semayang 2 rakaat, dia pun semayang sama-sama. Wa da'a rabbahu tawila. Lepas tu sahabat duk tengok Nabi, lepas Nabi semayang ni, Nabi duk angkat tangan minta doa kepada Allah tawila, minta cukup lama. Nabi doa ni cukup lama. Summan sarafa ilaina. Habis Nabi doa lama ni, panjang doa Nabi, Nabi beralih menghadap kepada sahabat yang ada sama-sama. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Nabi kata sa'altu rabbi thalathan. Nabi kata tadi aku minta kepada Tuhan aku 3 perkara. Yang aku doa lama tadi tu, aku duk merayu, aku duk merintih, aku mengadu, aku minta pada Tuhan aku 3 benda. Fa'atani thintain wa mana'ani wahidah. 2 daripada 3 yang aku minta tu, 2 Nabi perkenankan, 1 Nabi tolak. Aku minta 3 benda. Aku bukan minta sekali, aku minta 2 kali, aku minta 3 kali, aku minta berkali-kali kepada Nabi. Daripada 3 benda yang aku minta tu, 2 benda Nabi kata Allah perkenankan 2 benda. 1 Allah tolak. Sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bis-sana. Yang pertama, aku minta kepada Allah Tuhan aku supaya janganlah dibinasakan umat aku ni dengan kemarau panjang. Nabi minta kepada Allah, minta ya Allah, kalaulah marah sekalipun kepada umat aku, jangan binasakan mereka dengan air tak ada. Kemarau hujan tak turun. Nabi minta benda ni, minta. Fa'ataniha. Nabi kata Allah terima doa. Bermakna tuan-tuan, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan ada yang akan dimusnahkan semua sekali kerana kemarau air tak ada, tak berlaku. Kerana Allah sudah berkenan permintaan Nabi. Umat Nabi Muhammad ni semua lah, hidup lah ni semua umat Nabi Muhammad. Kita ni, kita tak akan mati kerana malapetaka, kerana bencana, kerana air tak ada. Tak akan jadi benda tu. Kerana Allah sudah makbul doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharq. Nabi kata aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umat aku tidak dibinasakan dengan tenggelam air. Maknanya kita tak akan jadi macam mana benda yang jadi kepada umat Nabi Nuh alaihi salam. Semua yang ada pada masa tu mati, tenggelam, banjir besar. Kita tak akan kena macam tu.
Kalau kena di juzuk-juzuk dunia yang tertentu, itu bukan bala. Yang kata bala Allah ni dia main satu dunia, semua tenggelam. Benda tu tak akan jadi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tengok di Indonesia ni, apa nak jadi ke mereka? Kesian. Gunung berapi tak meletup lagi. Baru semua keluar main lava saja, macam-macam dah jadi. Baru gempa je, dah macam-macam dah jadi. Ni 2-3 hari lepas ni pula dia keluar pula. Bukan daripada gunung berapi tu, daripada kawasan lain, jarak jauh berapa kilometer daripada kawasan gunung berapi ni, daripada perut bumi dia temuk keluar main wak. Yang wak tu kena saja muka jadi bengkak-bengkak habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, semua ni adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua benda ni atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah di sebalik kejadian ini? Hanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha mengetahui. Walaupun macam tu nampak teruk, Nabi kata kita tak akan kena teruk daripada tu. Tak akan berlaku kepada umat aku, kata Nabi, kemarau satu dunia, kemarau sampai tak ada air turun buah sikit. Tak akan berlaku benda tu, kerana Allah sudah makbul doa Nabi. Tak akan kena kepada seluruh dunia ni orang tenggelam dalam air banjir besar satu dunia. Tak akan berlaku benda ni, kerana Allah sudah makbul doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata wasa'altuhu an la yaj'ala ba'sahum bainahum. Dan yang ketiga, aku minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala tak jadikan umat aku ni bergaduh sama-sama sendiri. Nabi minta dekat Allah, minta supaya umat Nabi Muhammad ni, kita ni semua ni jangan bergaduh sama-sama kita. Nabi minta benda ni kepada Allah. Famana'aniha. Allah tolak permintaan ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, walaupun akan ada pergaduhan, perselisihan faham, persengketaan di antara sama-sama kita, hendaklah dibendung dan jangan dibiarkan berleluasa. Leceh tuan-tuan, tengok apa jadi di Palestin. Hamas dah menang bergaduh dengan Fatah pula. Nak menang ke Hamas ni pun bukan senang. Dah menang bergaduh dengan Fatah. Hamas pun Islam, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fatah pun mengucap juga. Dulu kita tengok dulu di Afghanistan, bergaduh, dah menang dah, mujahidin dah menang dah ke atas tentera yang menceroboh ni, dah menang dah. Bergaduh pula Ulfuddin Hekmatyar bergaduh sama-sama pakai serban, sama-sama ada janggut, sama-sama bergaduh. Malang yang menimpa umat Islam di seluruh dunia. Inilah yang Nabi minta 1400 tahun dulu. Nabi kata minta, ya Allah, janganlah bagi sama-sama umat aku ni bergaduh, berbalah sama-sama mereka. Kerana pergaduhan dan perbalahan dan persengketaan dan selisih faham ini langsung tak membawa manfaat kepada umat Islam, kepada agama Islam itu sendiri. Nabi minta kepada Allah. Hak ni Allah tak makbulkan doa Nabi. Walaupun doa Nabi tak dimakbulkan bagi pihak kita, takat-takat kita keliling-keliling kita elak daripada berlaku sengketa, bergaduh, selisih faham, bercerai-berai, berpecah belah dan sebagainya. Kerana ini satu benda yang terhasil daripada hasutan iblis dan syaitan semata-mata. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1 muka surat 127. Kita masih lagi berada di dalam tafsir surah Ali Imran. Muka surat 127. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala atas manusia itu haji ke Baitullah adalah wajib. Ayat malam ni dia nak cerita tentang ayat kewajipan haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala ke atas umat manusia wajib mengerjakan haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila. Wajib kepada mereka yang kuasa, yakni yang mampu kepadanya berjalan, yakni dengan ada bekal,
dan dengan ada kenderaan. Yang kata ada bekal ni, ada duit untuk belanja di balik dan ada duit untuk belanja keluarga yang tinggal di rumah. Bermakna dia cukup bekal. Bagi orang yang mampu, bagi orang yang kuasa, dia wajib menunaikan ibadah haji. Bagi orang yang buat masa ni tak mampu, dia wajib kena adakan niat dalam hati dia. Satu hari dia nak pergi ke Mekah untuk buat haji. Kerana ini sabit daripada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Firman Allah, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Dan barang siapa yang kufur dengan Allah ataupun dengan fardu haji. Ada pula orang dia tak mau pergi buat haji. Pasal apa? Dia kata pergi buat haji ni sama macam orang kafir. Orang kafir sembah batu, kita pun nak pergi sembah batu. Dia kata begitu. Bermakna dia kufur dengan perintah haji. Ada, tuan-tuan, ada satu kelompok pula manusia. Tadi kita baca mukadimah tadi. Umat kita, umat Nabi Muhammad ni, kita ni akan pecah 73 puak. Dalam 73 tu ada satu puak, saya dah sebut dah dalam kuliah beberapa bulan lepas, ada satu puak yang mereka menganggap orang-orang yang ikut Quran, ikut hadis, yang pergi ke Mekah buat haji, tawaf Kaabah ni, dia kata stone worshipper. Dia kata ini orang sembah batu, dia kata. Maka mereka ni satu golongan yang konon-kononnya ikut Quran, tetapi mereka tak ikut benda-benda yang tidak logik. Mereka ikut Quran, tapi mereka tak mau ikut benda-benda yang tidak logik. Di antara benda yang mereka classify sebagai tak logik ni ialah ibadat haji. Pasal apa? Pasal pergi ke Mekah nak pusing Kaabah tepi batu tu. Mereka kata ini satu benda tak logik, tak masuk akal. Maka mereka menolak perintah Allah tentang bab ibadat haji. Yang ni pun boleh jadi terpesong daripada jalan orang. Tuan-tuan dia tengok, dia bukan susah sikit aja, dia nak derail, dia nak tergelincang daripada rail Islam tu, cukup senang. Sikit benda menyebabkan dia tergelincang, sikit pada dia, besar pada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Rupa-rupanya Allah sebut dah dalam Quran. Bila Allah kata walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, bila Allah kata kepada manusia yang mengaku Islam, yang beriman kepada Allah ni, wajib menunaikan haji di Baitullah apabila dia mampu. Bila Allah kata begitu, Allah sambung, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Tuhan pun siap-siap dah. Tuhan kata, dan barang siapa yang kufur dengan Allah, yakni kufur dengan perintah fardu haji, maka bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat kaya daripada sekalian alam, iaitu manusia dan jin dan malaikat, dan kaya daripada ibadah mereka itu. Tuhan kata kalau siapa-siapa yang cuba kufur dengan perintah Allah, Tuhan kata dia tak ada masalah apa dengan orang ni. Kita, tuan-tuan, kita kalau kita menyaga, orang pakat tak mau main kedai kita bengkak. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia buat turun Islam mai dekat manusia di atas muka bumi ni. Kalau semua orang tak mau ambil Islam, Allah tetap ghani, Allah tetap kaya, dia tak ada rugi apa-apa. Allah dia tak serupa makhluk. Makhluk kalau dia buat satu benda tak dapat sambutan, habis dia. Kalau sekiranya dia bercita-cita nak jadi pemimpin, tiba-tiba tak dapat sokongan, habis. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia Tuhan Rabbul Alamin. Allah jadikan manusia, Allah hantar Quran mai dekat manusia, Allah bangkitkan nabi untuk terangkan isi kandungan Quran kepada manusia. Kalau sekiranya semua manusia tak mau terima Quran, tak mau terima nabi, Allah Subhanahu wa taala tak terjejeh apa-apa. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah kaya daripada sekalian alam ada. Kalau sekalian manusia semua tak mau tunduk kepada Allah, Allah tak jejeh apa-apa. Kalau ditakdirkan malaikat pun tak mau taat Allah, Allah tak ada apa-apa. Kalau ditakdirkan semua orang tak mau ibadah, tak mau tunduk, tak mau sujud, tak mau membesarkan Allah, Allah tak ada apa-apa dengan orang ni semua. Pasal apa? Fa innallaha ghaniyyun. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia maha kaya, dia tak berhajat kepada kita semua. Cuma orang yang memilih untuk bantah Allah, orang tu akan susah itu. Itu saja. Allah tak ada apa-apa. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul," kata olehmu wahai Muhammad, "Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun." Wahai segala ahli kitab,
Kerana apa kamu kufur dengan segala ayat Allah, iaitu Quran itu? Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui atas barang yang kamu perbuat. Maka membalas Allah akan kamu atas kekufuran kamu itu. Allah suruh Nabi Muhammad berkata dekat ahli kitab, orang yang alim kitab Taurat ni. Depa pada masa Nabi Musa dulu Allah buat turun Taurat, depa ni belajar Taurat dan depa menjadi alim Taurat. Depa faham perintah Allah dalam Taurat. Dan depa tahu sangat kata akan bangkit satu Nabi akhir zaman, nama Nabi itu Muhammad. Depa tahu sangat. Tapi bila dibangkitkan Nabi Muhammad, bila diturunkan Quran, ahli kitab yang alim Taurat ni, mereka sengaja kata apa yang turun depan mereka ni tak betul. Mereka kata Quran ni tak betul, mereka kata Muhammad ni tak betul. Sedangkan mereka tahu bahawa itu betul. Allah suruh Nabi Muhammad pergi tanya ahli kitab ni. Tanya mereka ni, ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah. Wahai ahli kitab, pasal apa hampa kufur dengan ayat Allah? Taurat bagi tahu pun hampa engkar, Quran bagi tahu pun hampa engkar. Sedangkan hampa tahu mengengkari Taurat dan Quran ini salah. Hampa tahu pasal apa hampa engkar. Sedangkan wallahu syahidun ala ma ta'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala syahid. Dia menjadi saksi kepada apa yang hampa buat. Allah tahu, kata hampa tahu, hampa buat-buat tak tahu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabghunaha iwaja. Wahai ahli kitab, kerana apa kamu palingkan, kamu pesongkan manusia daripada jalan agama Allah akan mereka yang beriman dengan cara kamu dusta Nabi, dengan cara kamu sembunyikan sifat Nabi, kamu tuntut akan jalan yang betul bagi jadi bengkok. Allah suruh Nabi Muhammad pergi tanya kepada alim-alim Taurat ni, pasal apa hampa buat lagu ni? Hampa tahu kata Islam ni betul, hampa tahu kata Quran ni betul, hampa tahu kata aku Nabi Muhammad ni betul, hampa pergi habaq dekat orang kata Quran tak betul, pergi habaq kat orang kata Nabi ni tak betul. Hampa tahu tapi hampa pergi bohong orang supaya orang pun terpesong daripada jalan yang benar. Pasal apa hampa buat lagu ni? Hampa tahu, hampa bukan saja tipu diri sendiri, hampa tipu orang lain pula lagi. Pasal apa hampa pergi buat kerja macam ni? Wa antum syuhada, sedangkan kamu tahu dengan bahawa agama yang diredai itu adalah agama Islam semata-mata, yakni seperti yang ada di dalam kitab kamu sendiri. Dalam Taurat terang-terang sebut Islam ni agama betul, Nabi Muhammad akan turun akhir zaman. Hampa tahu benda ni. Pasal apa hampa menafikan benda betul ni? Firman Allah, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan tiada Allah Ta'ala itu dengan lalai daripada barang yang kamu buat, yakni daripada kufur akan Allah dan dusta Nabi-Nya. Ditakhirkan akan azab kepada kamu pada waktu kamu supaya dibalas akan kamu itu. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, sedangkan hampa sebenarnya tahu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala tak pernah lalai di dalam membalas kesalahan yang dibuat oleh setiap apa. Macam mana hampa boleh buat benda ni? Dia kata, dan turun tak kala lalu setengah Yahudi atas jamaah Aus dan Khazraj. Ni ayat yang berikut ni, dia kata turun tak kala lalu sebahagian daripada orang Yahudi ke atas satu jamaah orang Islam daripada Aus dan Khazraj. Tuan-tuan, Aus dan Khazraj ni orang Madinah. Aus satu puak, Khazraj satu puak. Ada riwayat mengatakan mereka ni asal-asal Yahudi. Ada riwayat mengatakan begitu. Dan antara Aus dan Khazraj ni bergaduh. Perang ni sepanjang zaman. Berperang, bergaduh, berbalak dan sebagainya. Bila Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi sampai di Madinah, Nabi panggil Aus, Nabi panggil Khazraj. Nabi tarbiyah mereka, Nabi terang dekat mereka tentang ukhuwah Islamiyah, tentang persaudaraan Islam. Betapa bagusnya kalau sekiranya diubah permusuhan ini kepada persahabatan. Nabi terang betul-betul dekat mereka. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, Aus faham, Khazraj pun faham. Nabi namakan Aus dan Khazraj ini dengan nama Ansar. Yang kata golongan Ansar tu asal-asal dia Aus dengan Khazraj, yang sentiasa berperang, tak pernah berhenti.
Nabi kata lupakan nama Aus, lupakan nama Khazraj. Kerana nama tu boleh membangkitkan api kemarahan. Hang tak ada lagi Aus, hang tak ada lagi Khazraj. Kita semua adalah Ansar, Nabi kata. Golongan yang membantu Muhajirin. Apabila Muhajirin mai daripada Mekah ke Madinah, kita bantu mereka. Kita orang Ansar. Kita bukan Aus, kita bukan Khazraj lagi. Kita Ansar. Bermula daripada situlah Aus dan Khazraj ini padam habis cerita lama mereka. Cerita permusuhan mereka, cerita dendam mereka, cerita nak semua ni buang habis. Mereka lupakan cerita lama mereka. Mereka kira kita saudara sama-sama Islam. Aus dan Khazraj sudah tak ada lagi. Yang ada ialah Ansar. Kita orang Ansar. Orang yang tolong Nabi dan sahabat-sahabat Nabi yang hijrah daripada Mekah ke Madinah. Hidup dah jadi harmoni. Aman, damai, cantik, tolong-menolong dan sebagainya. Dah jadi elok dah. Golongan Yahudi tak senang tengok benda ni. Dia tak senang tengok benda ni. Dia duk tengok benda ni. Dia tak suka tengok orang Islam bersatu ni. Maka orang Yahudi menggunakan jarum-jarum dia untuk nak membangkitkan balik kemarahan, untuk nak mengingatkan balik golongan Aus dan Khazraj ini kepada asal cerita mereka. Maka Yahudi ini pilih salah seorang daripada orang mereka yang paling licik, yang paling cerdik, yang paling pandai menyusup masuk di dalam masyarakat Aus, menyusup masuk di dalam masyarakat Khazraj, masuk dengan jarum-jarum dia, perlu cucuk-cucuk nak bagi bangkit balik kemarahan, disebut balik dekat Aus. Takkan hang boleh lupa apa dia buat dekat mak hang dulu, apa dia buat dekat bapa hang dulu, teringat balik. Selang 2 hari pi pula dekat Khazraj, cakap macam tu juga. Takkan hang boleh lupa macam tu aja. Benda ni kalau aku sampai mati aku tak boleh lupa. Perangat balik benda ni. Kerana kelicikan dia, kerana pandainya dia masuk pi merupa sana merupa sini, menjadi ejen pemusnah di sana sini, maka akhirnya di kalangan Aus dan Khazraj ini bangkit balik kemarahan ni. Sehinggalah sampai nak jadi perbelahan dan perang besar balik di antara Aus dan Khazraj, sedangkan Nabi SAW dia ada di sana. Bila benda ni dah sampai nak jadi perang balik dah, Nabi SAW masuk balik di dalam masyarakat mereka ni. Nabi panggil Aus, Nabi panggil Khazraj, dua-dua mai duduk balik di depan Nabi. Nabi SAW kata depan mereka, Nabi kata, abida'wal jahiliyah wa ana baina azhurikum. Nabi kata, adakah kerana dakwaan dan cerita-cerita yang dibuat oleh golongan jahiliah Yahudi ni hampa nak percaya, hampa nak pakai dan hampa nak bergaduh, nak berperang balik? Wa ana baina azhurikum, sedangkan aku duk ada depan hampa. Hampa boleh ketepikan aku, hampa boleh dengar apa yang Yahudi kata. Bila Nabi pergi letak kalam macam tu, barulah mereka kata balik. Nabi panggil, suruh bersahabat balik. Tuan tengok ni yang kata Yahudi ni daripada zaman Nabi dulu, macam mana peranan dia. Macam itulah yang duk jadi lah ni. Tuan tengok TV3 dalam 4-5 hari ni duk tunjuk balik cerita apa kapal terbang Kampung WTC. Duk tunjuk balik pula dah. Duk tunjuk balik pula dah cerita konon-kononnya sebenar-benarnya ni bukan Bin Laden punya cerita, ni bukan Islam jadi teroris, bukan. Pula domai satu cerita lain pula ada domai lah ni. Sejauh mana betul berita tu, ataupun di balik cerita ni ada lagi satu muslihat kita tak nampak lagi ke apakah kita tak tahu. Tapi kita duk tengok balik apa ni, apa cerita ni. Apa pun di sebalik apa episod pun Yahudi tu ada di sana. Di sebalik apa cerita, apa insiden, apa kejadian, apa pun Yahudi tu ada di sana. Jarum-jarum dia, peranan dia, dialah mastermind kepada segala pergolakan yang berlaku di dalam dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini yang kita duk baca ni. Apabila Yahudi tengok Aus dan Khazraj ini nampak nak jadi baik, maka marah akan dia, yakni Yahudi itu jadi marah. Berjinak-jinak mereka itu. Dia tak suka Aus dan Khazraj ini jadi berjinak-jinak, jadi saudara. Yahudi tak suka tengok dan dia jadi marah. Maka sebut ia, yakni sebut Yahudi itu akan mereka itu barang yang jadi antara mereka itu masa jahiliah daripada fitnah dan berbunuh-bunuh. Dia pergi jarum balik.
Dia pergi jumpa Aus, dia kata hang takkan nak lupa benda ni. Dia jumpa Khazraj, dia kata hang takkan nak lupa benda ni. Dia pergi bagi panas balik benda yang dah sejuk ni. Dia tak boleh tengok orang hidup aman damai, harmoni, tenang, tentram. Dia tak boleh tengok. Dia nak bagi jadi orang bergaduh. Begitu. Maka berbangkit, yakni naik marahlah mereka itu. Dan hampir berperang mereka itu. Marah. Wah, tuan-tuan. Makan kambing hari-hari. Darah panas. Bila kawan main duk jolok sikit, dia darah, dia temuk naik sampai kepala. Rambut dia cacak naik, dia jadi naik angin balik. Dia aduk kira nak pergi perang balik. Sampai begitu berjayanya Yahudi di dalam mempengaruhi sebahagian daripada orang Arab pada masa itu. Sebab dalam Islam, tuan-tuan. Dalam Islam dia cukup cantik. Dia kata, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Quran bagi garis panduan dah. Kalau mai dekat hampa ni apa-apa berita yang dibawa oleh orang fasik, fatabayyanu, cek betul-betul dulu kesahihan berita yang mai kat kita ni. Pasal apa? Antusibu qauman bijahalah. Kita tak mau, kita dah tuduhlah satu orang, sedangkan kita tak tahu sebenar apa dia. Kita dah tuduh dah orang. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kemudiannya hampa akan jadi menyesal dengan sebab gopoh menuduh orang itu. Islam dah bagi dah garis panduan macam ni, tapi kita selalu bila dia mai terlupa tentang garis panduan Islam bagi. Kita lompat, kita dah buat kalang kabut, kita buat silap, kesilapan memakan diri akhirnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh. Wahai segala orang yang mukmin, jika kamu taat akan satu firqah daripada segala mereka, yakni Yahudi. Maksud jika kamu taat itu jika kamu terpengaruh dengan hasutan segala Yahudi itu yang diberi akan kitab itu, nescaya mengembali mereka itu akan kamu, kemudian daripada iman kamu jadi kafir sekalian kamu. Dan betapa jadi kufur kamu, dan kamu itu dibacakan atas kamu segala ayat Allah, dan ada pada kamu itu Rasul, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah buat turun ayat tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi bila dah tengok Aus dan Khazraj dah terpengaruh dengan da'yah dan hasutan Yahudi ini, sampai nak perang dah, Nabi pergi masuk tengah-tengah Aus dan Khazraj ni. Nabi peringat mereka. Nabi kata, abi da'wal jahiliyah, adakah kerana dakwah golongan jahiliyah ni, wa ana baina azhurikum, sedangkan aku ada di tengah-tengah hampa nak pergi pakai cakap Yahudi ni? Nabi kata lagu tu. Nabi kata jangan sampai jadi lagu tu, sedangkan aku ada ni, aku ada, wa fiikum rasuluh, dan di kalangan hampa ada Nabi dia, ada Rasulullah, ada Nabi Muhammad. Pasal apa hampa tolak Nabi, hampa pergi pakai cakap Yahudi? Allah buat turun ayat tu. Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Dan barang siapa yang berpegang dengan Allah Ta'ala pada segala perkara, maka sesungguhnya telah dihidayahkan dia pada jalan yang betul, iaitu agama yang sebenar. Tuhan kata, apa jadi pun pegang kepada agama Islam. Apa jadi pun Islamlah pegangan kita. Kalau hampa berpendirian macam tu, bersikap macam tu, faqad hudiya ila siratil mustaqim, maka hampa akan diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Apa jadi pun kita nak Islam menyelesaikan masalah kita. Apa jadi pun kita nak tengok Quran ada kata apa. Apa jadi pun kita nak tengok hadis ada tak bagi tahu apa-apa jalan penyelesaian kepada masalah. Kalau itu pegangan dan pendirian kita, Allah kata faqad hudiya ila siratin mustaqim, maka telah diberi petunjuklah hampa semua ke jalan yang lurus. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai segala orang yang mukmin, takutlah olehmu akan Allah sebenar-benar takut, dengan ditaatkan dia dan tidak dimaksiatkan dia dan disyukurkan dia, maka tidak dikufurkan dia, dan dengan disebutkan dia, tidak dilupakan dia. Dan kata mereka itu, ya Rasulullah, siapa yang kuasa atas ini?
yang ni akan sebenar-benar takwa ni, maka dimansuhkan ayat ini dengan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, maka takutlah olehmu akan Allah sedaya upaya kamu. Bila turun ayat ni, sahabat-sahabat jadi takut. Allah sebut dalam ayat ni, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Sahabat-sahabat Nabi bila dengar ayat ni, mereka jadi takut. Mereka jadi takut mereka tak boleh takut kepada Allah. Anda faham tak? Itu susah lagi ayat. Sahabat-sahabat Nabi jadi takut. Takut apa? Takut kot mereka tak boleh takut kepada Allah. Mereka takut kot hati mereka tu tak takut kepada Allah. Yang tu yang mereka takut. Macam kita lah tuan-tuan. Kita bukan sepanjang masa takut dekat Allah. Kita ni bukan sepanjang masa kita takut dekat Allah. Ada masa-masa dia kita takut, ada masa dia terlupa. Maka sahabat Nabi bila turun ayat ni, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, Allah kata wahai orang yang beriman, hendaklah hangpa takut kepada Allah sebenar-benar takut. Takut sebenar-benar takut ni macam mana? Sahabat Nabi bila dengar ayat ni, mereka duk melengung, duk fikir macam mana ni kita ni sebenar-benar takut dekat Allah. Bila duk tanya soalan tu, dia jadi takut. Pasal kita tak cukup takut kepada Allah. Kita tak cukup takut kepada Allah. Ada waktu kita takut, ada waktu kita jadi cukup takut ni, tapi ada waktu kita terlupa terus kepada Allah. Maka ulama tafsir kata yang dimaksudkan dengan haqqa tuqatih, yang dimaksudkan dengan sebenar-benar takut tu apa dia? Dia kata yang pertama sekali taat Allah, jangan maksiat dia. Itu ciri-ciri kita benar-benar takut. Taat Allah, jangan maksiat dia. Yang kedua, dia kata syukur kepada Allah, jangan kufur kepada dia. Syukur sentiasa dalam apa keadaan pun. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah bagi kita rezeki, Alhamdulillah. Allah uji kita, Allah test kita, Alhamdulillah. Kita anggap apa pun ketentuan Allah dekat kita, ada hikmah di sebalik dia. Alhamdulillah dulu apapun. Tahu kata kita ni ada sakit, Alhamdulillah. Kata mudah-mudahan sakit ni lebih mengingatkan aku kepada Allah. Berapa orang boleh macam tu? Susah sebenarnya. Yang dikatakan takut sebenar takut tu, dia kata dengan disebutkan Allah, jangan dilupakan dia. Mulut ni bila masa pun duk bawa kereta ke, duk di tempat kerja, masa tak ada nak buat apa ke, mulut ni bagi biasa subhanallah, 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 subhanallah. Dia tazkiyah hati kita, dia cuci hati kita. Duk saja Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sebut lagi banyak-banyak. Benda-benda ni dia macam kelorok, dia macam deterjen. Dia cuci hati kita, dia cuci. Duk saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jangan salahkan orang. Bila tengok orang duk bawa tasbih di tangan apa semua, kita duk salahkan dia. Duk kata ni tasbih ni semua bid'ah lah apalah. Apa salah ke tasbih tu? Apa salah ke tasbih tu? Tasbih tu satu alat untuk nak memudahkan seseorang berzikir. Contoh kalau kita selalu tasbih ada di tangan, kita duk tarik tasbih tu, kalau mulut tak ucap pun hati kita turut biji tasbih tu. Ada satu sahabat kata kat saya, dia kata, ustaz betul ke pakai biji tasbih ni bid'ah? Dia kata. Saya kata kalau dikatakan bid'ah itu merujuk kepada Nabi tak buat, iyalah, memang tak ada cerita kata Nabi duk bawa biji tasbih ni. Ini benda yang direka kemudian. Tetapi janganlah kata sampai pakai biji tasbih pun tak boleh, jangan sampai lagu tu. Itu nak memudahkan kita. Kita ni tuan-tuan, kita ni raja apalah. Kata lu zikir tu 33 ke baru 15 ke apa tu. Ni duk zikir duk kira ruah jari kita ni 3, 6, 9, 12, 15. Bila habis tahun 15 tu duk ingat 15 ke 30. Raplah ni biasa lah tuan-tuan, bukan kata masa duk zikir duk tasbih ni aja. Raplah sampai pergi Mekah tawaf Kaabah pun 7 ke 6 baru tu. Raplah ni duk bawa amai mati ya. Noh, duk tawaf Kaabah noh. 7 kan 6 ada mau. Masa ada go. Orang ramai kira 7. Kan ni nak pulun satu orang lagi pun bukan senang, kira 7. Awal kalau lebih kurang Tuhan
Minta mohon tuan. Weh, lalu tu. Jadi maka orang dulu reka benda-benda ni dengan tujuan apa? Dengan tujuan nak memberi kemudahan kepada kita. Maka tak salah. Ada satu sahabat kata bila dia tanya tentang biji tasbih ni, lepas itu dia kata, saya ni ustaz, masalah saya ni. Dia kata, saya kalau saya berzikir, dia kata pegang biji tasbih ni saya rasa lebih khusyuk. Dia kata macam tu. Saya ni kalau berzikir, duk pegang biji tasbih ni saya rasa lebih, dia kata sedap lagi, dia kata. Rasa kadang-kadang saja kita duk berjalan pun tangan duk tarik tu, jadi kalau mulut tak ucap pun dia kata hati kita, alhamdulillah lah ustaz, setakat ni dia kata dia duk jalan dalam hati tu, duk ingat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau tak boleh pakai biji tu, dia kata agak ni sikit, agak dia terawang-awang sikit, dia kata, kita tak pakai. Pakailah benda-benda macam tu, jangan jadi hal. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang pentingnya apa? Dia kata di sini yang dimaksudkan dengan haqqatul qati, sebenar-benar takwa, sebenar-benar takut tu apa dia? Dia kata sentiasa manusia ni ingat kepada Allah, sebut dia dan tidak dilupakan dia, sebut selalu. Maka kata mereka itu, ya Rasulullah, siapa yang kuasa atas itu? Sahabat bila dengar macam takut, dia balik. Dia bertanya Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, siapalah yang boleh buat sampai macam tu? Sampai every single second dia takut kepada Allah, siapalah yang mampu buat macam tu? Every single minute dia ingat takut kepada Allah, siapalah manusia yang mampu macam tu? Sahabat tanya Nabi. Kata dia, maka dimansuhkan ayat ini dengan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Firman Allah, maka takutlah olehmu akan Allah sedaya upaya kamu, semampu kamu. Takat mana kita boleh buat? Kita sentiasa duk mujahadah diri kita, duk bersungguh-sungguh nak bagi kita ingat Allah. Kalaulah berlaku lupa sedetik, 2 detik, seminit, 2 minit, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Takat itulah daya upaya dan kemampuan kita. Turun ayat tu ringan sikit daripada perintah mula. Tentang tengok macam mana Allah Subhanahu wa taala dia nak accommodate kita, dia nak bagi kita sesuai dengan benda tu. Takat mana hang boleh buat? Takat mana boleh buat? Macam tu. Firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati melainkan kamu Islam sekalian. Yang dimaksudkan jangan mati melainkan kamu Islam sekaliannya, maksudnya apa dia? Kita hidup ni dalam keadaan berpegang kepada Islam, sampai mati pun kita dalam keadaan berpegang kepada Islam. Kerana dia kata orang yang mati dalam keadaan berpegang dengan Islam, dia akan dibangkitkan dari kubur di mahsyar itu dalam keadaan dia Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masa hidup ni, masa kita sehat, masa kita kuat, masa kita selamat, masa kita ada elok lah ni, kita pegang kepada Islam. Mudah-mudahan kita akan mati dalam Islam. Ni masa-masa biasa kita ni, kita stick, kita berpegang teguh dengan Islam. Mudah-mudahan pegangan kita yang macam ini membawa sampai kita mati. Kalau kita mati dalam keadaan kita Islam, kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan bangkit kita di akhirat esok dalam keadaan kita Islam, kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas, sepupu Nabi, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Nabi. Pernah sekali ketika dia duduk di sisi Kaabah, Ibnu Abbas, Nabi dah tak ada dah. Dia duduk di sisi Kaabah dengan sekumpulan sahabat-sahabat. Dia duduk tengok mata, dia duduk tengok Kaabah, duduk tengok orang duduk tawaf Kaabah. Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu Abbas. Bila tengok tu, Ibnu Abbas kata, dia kata, aku pernah dengar Nabi SAW bersabda. Nabi kata, ittaqullaha haqqa tuqatih. Nabi kata, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa. Nabi kata. Kemudian Nabi kata lagi, Nabi kata, kalaulah setitik daripada perahan buah zakum menitik ke atas dunia ni, Nabi kata, la fasadatil ard jami'ah. Nabi kata satu dunia ni musnah semua sekali. Tuan-tuan, yang kata zakum ni buah duri yang pokok dia tak tumbuh di mana-mana tempat melainkan di dasar api neraka Jahannam.
dahsyatnya yang kata pokok zakum ni, bumi mana pun dia tak boleh tumbuh. Dia hanya boleh tumbuh di lubuk neraka Jahannam aja dia boleh tumbuh. Makna pokok ni cukup dahsyat punya pokok. Dan pokok zakum ini menjadi salah satu alat azab Allah kepada penghuni neraka. Disebut cerita tentang zakum ni dalam Quran, bukan dalam hadis saja. Dalam Quran Allah sebut tentang pokok zakum ni. Allah ceritakan pokok zakum ni, mayang dia, mayang pokok zakum tu ka'annahu ru'usus syayatin, seperti kepala-kepala syaitan. Tuhan kata, Allah nak menggambarkan yang kata pokok zakum ni, dia punya dahsyat dia tu macam mana. Mayang pokok tu, mayang tu saja kalau manusia tengok macam kepala syaitan. Ru'usus syayatin. Pokok zakum ni, Nabi SAW kata ada buah dia, buah duri dia. Buah tu kalau diperah, setitik daripada ayak buah zakum tu menitik di atas muka bumi ni, la fasadatil ardu jami'ah, musnah seluruh hidupan yang ada di atas muka bumi ni semua sekali. Jadi yang kata Ibnu Abbas tadi, waktu dia duduk di sisi Kaabah, dia duduk tengok Kaabah, dia duduk tengok orang duduk tawaf Kaabah ni, tiba-tiba dia sebut, sahabat-sahabat duduk dengar. Dia kata, aku pernah dengar Nabi SAW bersabda. Nabi kata, ittaqullaha haqqa tuqatih. Nabi sebut yang tu dulu, takutlah hangpa kepada Allah sebenar-benar takut. Hangpa tahu tak? Di antara bahan azab kepada penghuni neraka di akhirat esok ialah zakum. Yang zakum itu kalau sekiranya diperah, setitik dia jatuh di atas muka bumi ni, musnah seluruh isi bumi. Nabi kata apa? Nabi kata, bagaimanakah keadaan orang yang dipaksa memakannya? Nabi kata. Nabi sebut benda ni. Ibnu Abbas teringat apa yang Nabi sebut ni. Dia sebut balik ketika dia ada di sisi Kaabah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati melainkan kamu Islam sungguh-sungguh. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Dan berpeganglah olehmu dengan agama Allah itu sekalian. Wala tafarraqu. Dan janganlah kamu berpecah belah kemudian daripada kamu sudah jadi Islam. Hablullah ni ditafsirkan oleh ulama tafsir, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Hablullah itu ditafsirkan berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Inna hadzal Quran huwa hablullahil matin. Nabi kata sesungguhnya Quran itu adalah hablullah. Itu adalah tali Allah yang kukuh. Wa huwa nurul mubin. Nabi kata sesungguhnya Quran itu nur, cahaya yang terang. Wa huwa syifaa'un nafi'. Nabi kata yang kata Quran itu ialah penawar yang banyak manfaatnya. Wa ismatun liman tamassaka bih. Nabi kata yang kata Quran itu dia pelindung kepada siapa yang pegang dia. Wa najatun liman ittaba'ah. Nabi kata yang dikatakan Quran itu ialah dia menjanjikan keamanan pada orang yang ikut dia. Maka hablullah dalam ayat tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'a, maksudnya dah berpeganglah oleh kamu dengan Quran itu sekaliannya. Wala tafarraqu, dan janganlah pecah belah kemudian daripada sudah jadi Islam. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah olehmu akan nikmat Allah atas kamu wahai Aus dan Khazraj. Ayat ini turun kepada Aus dan Khazraj yang termakan hasutan Yahudi nak berperang tadi. Allah SWT turunkan ayat ni, Nabi baca kepada Aus dan Khazraj ni. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingat balik nikmat yang Allah bagi dekat hangpa. Sebelum ni Aus dengan Khazraj tak boleh tengok muka, nak bergaduh, nak berperang sampai nak berbunuh-bunuh. Tapi mai Islam jadikan Aus dan Khazraj menjadi saudara mara, jadi adik-beradik, sampai Aus boleh menikah dengan Khazraj, Khazraj boleh menikah dengan orang Aus. Hampa dah jadi adik-beradik elok dah. Jadi adik-beradik hidup harmoni, ini nikmat Allah bagi. Benar betul tak tuan-tuan? Kita kalau ada berkelahi dengan orang, kita boleh tidur tak? Kita ni, tu saya kata Aus dan Khazraj lah jauh. Kita ni kalau jadi hal dengan jiran,
sebelah rumah kita. Agak-agak tuan-tuan kita boleh tidur. Kita jadi hal dengan dia. Apa punca tu tak kira lah. Punca ni macam-macam. Kadang-kadang pokok serai dia kita pergi jumpa yang hangat mati, dia marah kat kita. Kadang-kadang anak kita pergi masuk rumah dia, main dalam rumah dia, kata barang dalam rumah dia hilang. Dia tuduh kata anak kita ambil. Padahal anak kita tak ambil pun jadi pasal dengan jiran kita. Macam-macam boleh jadi. Apapun bila jadi hal antara kita dengan jiran kita, boleh tidur bagi kita. Kita keluar rumah dia pun keluar rumah dia pusing masuk balik dalam rumah. Tak boleh tidur pun dah. Yang sebelum ni kita dengan dia okey, kita nak keluar rumah, nak pergi mana-mana, telefon dia ni, aku nak turun di KL 3 hari ni, aku tak ada rumah, tolong tengok-tengok rumah dah. Ni kunci aku tinggal sekali lagi. Punya cantik hubungan kita dengan dia. Tiba-tiba kita jadi bergaduh dengan dia. Nampak muka kita dia masuk dalam rumah. Nampak muka kita dia macam mana kita? Tidakkah persaudaraan itu satu nikmat daripada Allah? Apabila persaudaraan itu dia rentak balik, kita dah tak ada persaudaraan dengan dia, kita jadi musuh dengan dia, tidakkah kita sudah hilang satu nikmat daripada Allah? Hilang nikmat dengan Allah bila kita tak bercakap dengan dia. Hilang nikmat. Hidup tension. Aus dan Khazraj, bukan setakat tak boleh tengok muka, sampai berperang, berzaman berperang lepas ni. Jadi bila mai Islam, mereka jadi sedara, dah elok balik. Kerana Yahudi ni tidur cucuk, hampa nak bergaduh balik, Allah buat turun mai ayat ni dekat mereka. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingat balik nikmat yang Allah bagi dekat hampa. Idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Kerana adalah kamu itu dulunya berseteru masa jahiliah. Dan Allah menjinak-jinakkan antara hati kamu dengan Islam. Hampa bergaduh dulu, Allah bagi jadi hati hampa boleh berkawan balik. Tidakkah itu nikmat yang sewajarnya hampa syukuri? Tuan-tuan, nak menyatukan hati ini bukan kerja manusia. Dalam Quran Allah sebut benda ni, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Allah sebut dalam Quran. Tuhan kata apa? Dia kata huwallazi ayyadaka binasrihi. Dialah Tuhan yang menguatkan hampa ni dengan pertolongan dia, wabil mu'minin, dan dengan orang yang beriman. Allah yang jadikan kita ni kuat dari segi persaudaraan. Allah bagi benda tu. Tak cukup dengan tu, Tuhan kata wa allafa baina qulubihim, dan Allah lah yang menyatukan hati hampa semua. Allah yang bagi jadi kita ni boleh terima dia sebagai saudara. Allah yang bagi kita ni lapang dada dengan dia. Allah yang bagi dia suka kat kita. Allah yang bagi perasaan ni kepada sama-sama kita ni. Tak cukup dengan tu, Tuhan kata lagi, lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Tuhan kata kalau sekiranya hampa orang banyak harta, hampa belanja semua harta yang ada kat hampa di atas muka bumi ni kerana nak menyatukan hati-hati manusia, hampa tak akan boleh buat benda tu. Tuhan kata tak boleh buat tu lah. Kita nak bagi orang Melayu satu Malaysia ni ada ukhuwah Islamiah, tak boleh buat tuan-tuan, melainkan dengan bantuan Allah. Melainkan kita pun ada ingat nak keredaan Allah, dia pun ada ingat nak keredaan Allah, ada ni Allah boleh cantum semua-semua ni jadi taat kepada Allah, jadi bersaudara semua sekali. Kalau takkan nak belanja duit, nak wujudkan persaudaraan ni dengan belanja duit, tak boleh. Nak duit kita habis dah tinggal kita. Semua hubungan dan persaudaraan yang palsu lah. Kita bagi duit, dia kawan dengan kita. Kita habis duit, kita telefon dia pun nak menganggap. Maknanya apa? Hati tak bersatu. Kalau kamu belanjakan, Tuhan kata lau anfaqta ma fil ardi jami'a, semua harta yang ada di atas muka bumi ni pergi belanja kerana nak satukan hati manusia, ma allafta baina qulubihim, hampa tak akan boleh menyatukan hati-hati manusia. Tuhan kata macam tu. Tuan, ada dalam keluarga abang dengan adik tak cakap. Pak ni makan hati sampai habis umur. Nak tengok anak dia dua beradik ni jadi bersaudara, jadi baik ni, duk sampai bawa mati. Tak dapat tengok benda tu. Padahal beranak mai daripada perut mak yang satu.
Ada, tuan-tuan, kes macam ni ada jadi. Ada jadi. Tak usah siapa pergi bercakap. Tak usah siapa mak dia menangis ni, tinggal air mata darah saja tak keluar. Nak suruh dua beradik ni terima jadi. Tak boleh. Tak boleh. Sampai habis umur orang tua tu air mata dia berenang. Bukan air mata apa, air mata sedih. Pasal anak dia, dua beradik ni, tak mau nak cakap sampai mati. Demikian yang kata manusia tak boleh nak menyatukan hati manusia ni. Melainkan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru benda ni jadi. Maknanya bila dah Allah jadikan orang Islam ni bersaudara, itu nikmat besar yang wajib disyukuri. Iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Kerana adalah kamu itu berseteru pada masa jahiliah, maka menjinak-jinakkan Allah antara hati kamu dengan Islam itu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka jadilah kamu dengan nikmat Allah itu bersaudara pada agama dan perintahnya, wilayah dan juga bertolong-tolongan. Nak boleh jadi ada hati nak tolong saudara ni pun Allah bagi. Hati tu, hati nak tolong orang tu Allah bagi. Berapa ramai orang tengok tak ada hati nak tolong. Hati tak ada nak tolong. Dia tengok cerita orang susah dalam TV ni, tuan-tuan. Dia tengok cerita orang susah ni, tengok oh kata susah lah, kesian dah lah susah, cacat pula. Dah lah cacat sakit pula. Kesian takat kesian tu aja. Kupang pun tak bagi orang. Hati nak tolong tu tak ada. Tuan-tuan, sekupang dari bau ni tolong TV tu, kepala dia tempurung tak ada, dia keluar main isi bergedebak. Budak kecil keluar pula alamat rumah dia sekali dengan nombor telefon dia. Berapa orang ambil nombor telefon tu untuk nak telefon, nak buat susulan, nak bagi RM10 ke, nak bagi RM50 ke, berapa orang. Tengok berjuta orang, tapi ada hati nak tolong berapa orang. Hati nak tolong sama-sama Islam tu pun Allah yang bagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu dia, macam tu punya jadi. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut benda ni supaya kita ingat, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Dan adalah kamu atas tepi lubang api neraka. Tiada antara kamu dengan masuk neraka itu melainkan jika mati kafir sahaja. Maka melepas ia akan kamu daripadanya dengan iman dan juga dengan Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala kata apa? Hampa ni dulu sebelum hampa dapat hidayah Allah, jadi orang Islam, jadi bersaudara antara Aus dan Khazraj ni, sebelum tu hampa ni kalau nak diibaratkan, hampa ni macam tu tepi lubang api neraka. Sikit lagi, selangkah lagi jatuh dalam lubang api neraka. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala hantar mai hidayah, hantar mai Islam, pegang tangan hampa, tarik daripada jatuh dalam lubang api neraka tu. Hampa selamat daripada terjerumus ke dalam neraka. Tidakkah itu satu nikmat besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang kafir benda. Orang kafir ni mana kalau nyawa terlucuk keluar aja, tak mengucap dua kalimah syahadah, lubang tu dah. Dia tiba Allah pegang tangan, tarik dia, terlepas dia daripada api neraka. Anak saya duduk mengaji di MRSM Transkrip. Ni pun terbaik kau. Ni mereka ada Nadwah Kepimpinan Islam pula ni. Nadwah Kepimpinan Islam gabungan semua MRSM buat Nadwah. Panggil semua satu Malaysia semua turun duduk di situ. Kemudian adalah ceramah lah apa semua ni. Baru ni dia panggil apa nama saudara Ridwan T. Saya pergi Widi anak dia cerita, dia kata ya semalam ada ceramah ustaz tu nama Ridwan T. Dia kata minta apa hal. Dia cerita pasal ni lah, dia masuk Islam ni macam mana, apa hal, apa semua dia cerita. Dia cerita experience tuan-tuan, memang kaki. Kemudian ada pula satu student daripada MRSM mana akan bangkit tanya. Dia kata bangkit tanya ni pasal ni mak bapak apa ni macam mana. Bila tanya soalan tu dia kata ya, anak dia kata ni Ustaz Ridwan ni dia tak boleh jawab. Dia senyap lama tengok menangis cukup kuat dia kata. Habis kawan-kawan semua pergi marah budak ni. Apa hang pergi tanya lagu tu sampai budak-budak kan? Apa hang pergi tanya soalan macam tu? Ada orang tak tanya lah soalan macam tu lah. Budak ni pula rasa dia salah lah. Kan? Tuan-tuan, siapa yang tak tersentuh? Ni hidayah ni, siapa yang tak tersentuh?
Siapa yang tak tersentuh dengan cakap tentang soal hidayah, dia daripada satu orang yang non-Muslim, tiba-tiba dia convert, dia jadi orang Islam, sedangkan mak yang dia sayang, yang dia kasih, ayah dia yang dia sayang, yang dia kasih, mai pula 18 hari bulan hari ayah pula, bila teringat Nabi Muhammad SAW sendiri, Nabi Muhammad sendiri menangis mengenangkan bapa dia. Satu sahabat mai jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aina abi? Dalam Sahih Muslim hadis. Satu sahabat mai jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aina abi? Ya Rasulullah, bapa saya di mana? Nabi jawab dekat dia, Nabi kata, abuka finnar, bapa hang di neraka. Menangis dia. Sebab dia tak masuk Islam. Menangis dia. Pusing tu. Nabi panggil dia balik. Mai balik. Dia mai balik. Nabi kata dekat dia, inna abi wa abaka finnar. Nabi kata dia bukan bapa hang saja, bapa aku pun. Nabi kata, dan bapa hang di neraka. Senang ke tuan-tuan kita nak ucap di mulut kita, orang kita kasih, orang kita sayang, orang kita nak ucap kata dia kesudahan di situ, senang tak? Menyentuh benda ni. Hidayah tu, yang kata hidayah tu, duit banyak pun tak boleh beli hidayah ni. Kawan ramai pun tak boleh beli hidayah ni. Kita macam mana pun hidayah ni satu benda yang tak boleh beli. Melainkan Allah pilih kita untuk dapat hidayah, bagi itu anugerah paling besar Allah bagi dekat kita. Yang wajib kita syukuri benda ni, syukur ni Allah yang mengetahui banyak mana yang patut kita syukur pada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini cerita dia. Maka Nabi SAW baca ayat ni di depan orang-orang ni semua. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Dan adalah kamu atas tepi lubang api neraka. Tiada antara kamu dengan masuk neraka tu melainkan jika mati kafir sahaja. Maka melepas Allah akan kamu daripada neraka dengan iman dan Islam pada dia. Sikit lagi nak masuk, Allah tarik. Selamat dia daripada api neraka. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Seperti yang demikian itulah menyatakan Allah Ta'ala bagi kamu akan segala ayatnya. Mudah-mudahan kamu dapat hidayah kepada sekalian jalan agama. Dia ending ayat dia beritahu begitu. Mudah-mudahan kita ni dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan hidayah daripada satu orang bukan Islam nak jadi Islam aja. Kita Islam dah ni pun minta kita kekal atas hidayah, atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biar Allah tunjuk dekat kita jalan betul itu nampak terang, kita duk pergi. Minta macam tu. Tuan, kita tak tahu kita nak mati bila, esok ke, minggu depan ke, bulan depan ke, 5 tahun ke depan ke, lagi 10 tahun ke apa, kita tak tahu kita nak mati bila. Kita mati bila pun biarlah dia atas jalan agama, atas jalan kebenaran. Itu saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wallahu a'lam. Lepas ni kita sambung, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Apa pandangan Ustaz tentang isu kongsi raya? Tanya ni pula. Dia ada pandangan yang berbeza lah tentang benda ni. Dan pandangan-pandangan yang berbeza ni menggunakan nas yang sama. Golongan yang mengatakan benda ni boleh dibuat atas dasar atas dasar kemasyarakatan. Mereka juga menggunakan ayat lakum dinukum waliyadin. Benda ni tak melibatkan soal akidah. Kita sekadar wish dia selamat hari raya dia, dan bila mai raya kita dia wish kita. Kita pun tak ada intention untuk nak membesarkan agama dia, apatah lagi nak merebai agama sesat dia. Tak ada intention dalam hati orang yang pergi wish raya ni. Maka golongan ini berpendapat benda ni tak salah, kerana dia boleh memupuk lagi hubungan di antara masyarakat. Raya kita dia main rumah kita, raya dia kita berat lari, berat tak pergi rumah dia.
Jadi dia memberi satu image. Dia memberi satu image, kata orang Islam ni apa? Takkan nak main suara tangan wish dia apa nama ni pun tak boleh. Itu yang diguna pakai oleh golongan yang mengharuskan benda ni. Bagi golongan yang satu lagi yang agak keras, dia kata raya ni adalah hal agama, dia kata. Jadi bila kita turut pi-rai raya dia, bermakna kita reba dengan agama dia. Dia berhujah macam tu. Jadi merebai agama ni terang-terang Nabi kata ar-ridha bil kufri kufrun. Reda dengan kekufuran, maka kita pun jadi kufur juga. Maka dengan kerana itu tak boleh, dia kata. Maka benda ni, dia kata sebenarnya tidak ada nas yang jelas kata boleh, kata tak boleh, tak ada. Maka kerana itu dia terbuka kepada pandangan bijak pandai alim ulama dalam agama. So, saya lebih selesa kalau sekiranya pandangan yang macam ni dimuzakarahkan oleh orang-orang yang berkeahlian. Dimuzakarahkan oleh orang-orang yang berkeahlian, maka masing-masing tampilkan berapa banyak hujah yang ada, dan daripada muzakarah itu rumuskan satu rumusan. Kalau tidak, benda ni dibiang jadi dalam keadaan tak ada jawapan. Dan Yayasan Kuasa Fatwa kata benda ni boleh membawa kepada rosak akidah. Itu Sahibul Samahah Datuk Seri Mufti Perak, Datuk Seri Harusani. Dia kata begitu. Jadi apa yang disebutkan oleh yang berbahaya Sahibul Samahah Datuk Mufti ni nampak sangat berbahaya lah. Kerana dia kata benda ni boleh menyentuh soal akidah. Jadi kalau sekiranya betul begitu, wajar dimuktamadkan benda ni macam mana. Dan ada golongan di kalangan alim ulama Islam juga yang berhujah mengatakan benda ni tidak menyangkut soal akidah. Selagi mana majlis itu majlis yang melibatkan perjumpaan, salam-salam dan juga makanan halal, dia tak melibatkan soal akidah. Kecuali kalau perjumpaan itu dimasukkan sekali dengan upacara sembahyang dia, maka orang yang pergi juga kena turut gitu buat sembahyang macam dia, itu terang-terang salah. Itu hujah golongan satu lagi. Jadi walau macam mana pun dua pihak ni dengan hujah masing-masing, maka wajar benda ni dimuzakarahkan. Kerana bagi saya lah, ini kira isu yang perlu dimuktamadkan. Tidak, kira kita pun yang lemah juga. Kita tang hak dia buat kongsi raya pergi berhimpun di padang kota, kita tak pergi. Tapi kalau jiran tepi rumah kita, kalau jiran tepi rumah kita, banyak orang kita duduk di Brown Garden, duduk di Minden Heights ni, jiran semua lain agama. Banyak saudara ni. So bila mai hari raya kita, mereka mai. Mereka mai pagi-pagi lagi wish kita selamat hari raya lah, apalah, hantam ketupat kita. Dengan apa semua dia makan, dia pun seronok tunjuk nak berkawan dengan kita. Lepas tu bila mai dia buat, dia pun bagi tahu kat kita. Dia kata esok jangan lupa mai. Dia kata ambil catering orang Islam ni. Dia kata mai lah makan, dia kata. Jadi kita duduk dalam rumah, kita tak pergi pun leceh. Kita nak kemas baju tuang di kelai pun leceh. Kita jadi dah betul-betul boleh ke tak boleh benda ni, kita kata kan. Betul-betul boleh ke tak boleh. Kalau terang-terang dalam Quran mai abang kata macam ni tak boleh, nah. Soalnya dalam Quran terang-terang kata tak boleh ni tak ada. Dalam hadis terang-terang kata tak boleh pun tak ada. Cuma dia ada nas yang sipi-sipi. Nas yang sipi-sipi. Lakum dinukum waliyadin. Cerita ayat lakum dinukum waliyadin ni, cerita dia lain. Cerita dia orang kafir musyrikin Makkah. Mereka jumpa Nabi. Mereka mencadangkan kepada Nabi satu formula untuk nak harmonikan masyarakat. Dia berkata Allah macam ni Muhammad, hang tak usah kata agama hang betul, hang jangan kata kami salah. Dan kami pun tak mau kata kami betul, hang salah. Lah kita buat macam ni. Hari Isnin kami pakai pergi semayang cara hang. Hari Selasa hang main semayang cara kami. Itu cerita dia. Maka Allah turun main ayat lakum dinukum waliyadin. Hang agama hang, kami agama kami. Itu cerita dia. Dia tak sangkut soal ni pergi nak makan ketupat dengan soal nak pergi makan limau Mandarin ni. Dia tak sangkut. Jadi sejauh mana ayat tu kita boleh apply dalam suasana hari raya ni, bolehkah kita bersandarkan kepada ayat tu? Dan sejauh mana hadis yang kata ar-ridha bil kufri kufrun tu boleh digunakan dalam konteks ni? Yang ni perlu kepada bijak pandai alim ulama Islam berbincang. Perlu, benda ni perlu. Dan kita golongan yang kurang ilmu daripada golongan alim ulama ni, kita jangan tidur buat kalut nak hukum. Kita pun kali panjang jengkai.
Jangan pergi mengail di lautan Hindi. Dekat dulu. Kan? Cakap-cakap mujahid cukup. Cakap tu ya. Pasal apa? Pasal tahu kita siapa. Cakap tu ya. Kan? So saya lebih suka macam tu. Kalau apa nama peringkat, kita kata peringkat apa yang diiktiraf dunia, contohnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kalau dia keluar satu fatwa dia atau apa itu kita boleh dengar. Ataupun di peringkat-peringkat yang tertinggi, alim ulama yang Quran hafal 30 juzuk, hadis tu ada 50,000 dengan sanad dengan matan dalam kepala dia. Golongan ini kalau dia nak bawa keluar satu apa fatwa apapun, kita rasa selesa untuk kita nak berpegang dengan dia. Jadi dalam soal ni kita minta supaya benda ni dimuzakarahkan dan dibuat satu keputusan. Bukan soal fungsi raya, tapi soal jiran sebelah-menyebelah rumah kita. Yang ni kita nak settle hak ni dulu. Fungsi raya tu kita apa tak nak pergi, ada orang pergi hak main mengaji ni. Kan? Ni hak kiri kanan rumah kita ni kita nak kena settle. Dan kita tak mau tak lagi image tu. Image kan. Kita nak kata apa satu jawapan kita nak bagi kat dia. Jawapan apa kita nak bagi kat dia? Kalau kita kata tak boleh, kita orang Islam, kita tak boleh pergi makan di rumah dia. Dia kata saya ambil apa nama catering, apa nama ni Titi Serong punya catering. Dia kata Titi Serong Pak Haji kita punya. Dia kata catering Titi Serong punya, semua pakai dia punya, pinggan mangkuk dia semua dia punya. Kita terkapit lah. Kita nak kata tak boleh itu, apa asas, apa alasan kita untuk nak kata tak boleh itu. So, tuan-tuan kena ingat balik apa? Agama dia berdiri di atas hujjah. Dia berdiri di atas nas. Kalau ada nas yang terang, alhamdulillah, kita tak mau cakap baik. Kalau tak ada, biar golongan yang layak bincang dan muzakarahkan benda ni. Kan? Dan kita tengok macam mana. Wallah. Begitu aja. Kan? Tapi apa nak buka tidak ada. Begitu aja. Ya, wallah. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik tidak. Kita tangguh dengan tasbih, kafarah dan surah. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.